Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berlepas pulang ke tanah air selepas menamatkan lawatan kerja ke New York dan Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu UAE. Pesawat yang membawa Perdana Menteri dan delegasi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Abu Dhabi pada 11.30 pagi bersamaan 3.30 petang tadi waktu Malaysia. Datuk Seri Ismail Sabri tiba di Abu Dhabi pada Isnin dari New York selepas menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-77 minggu lepas. Di UNGA yang menghimpunkan lebih 150 pemimpin dunia untuk acara tahunan itu, Datuk Seri Ismail Sabri menyampaikan kenyataan negara dalam bahasa Melayu. Beliau mencatat sejarah sebagai pemimpin Malaysia pertama berucap menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya pada perhimpunan diplomatik terbesar itu. Perdana Menteri turut menyentuh pelbagai isu antarabangsa, antaranya konflik di Ukraine, isu Myanmar dan Palestin serta sekuriti makanan dan perubahan iklim. Di luar UNGA, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestin Mahmud Abbas, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Sementara itu, dalam lawatan 4 hari di Abu Dhabi, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Datuk Seri Ismail Sabri mengambil peluang mempelawa UAE untuk menyertai projek pembangunan bandar Malaysia di Kuala Lumpur. Selain itu, pelaburan berbalik untuk menyokong dasar sekuriti makanan kedua-dua negara dan membantu UAE menjadi hub makanan di Asia Barat kerana Malaysia mempunyai tanah yang luas dan sesuai untuk pelabur asing melabur dalam bidang pertanian. Beliau juga melawat Abu Dhabi National Oil Company, Masjid Sheikh Zayed dan Wahab Al-Karamah, tugu peringatan untuk pejuang UAE yang sahih. Dasar industri pertahanan bakal diperkenal dalam masa terdekat. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein optimis dasar baharu itu merancakkan sektor berkenaan sekaligus turut menyumbang kepada ekonomi negara. Kita akan buktikan bahawa pulangan kepada negara kita bukan sahaja dari segi keselamatan dan pertahanan sahaja, tetapi ianya akan juga membantu memperkukuhkan ekonomi negara. Kadang-kadang hujah mereka kepada MINDEF ialah kita tak bawa pulangan kepada ekonomi negara. Jumlah peruntukan kepada MINDEF ni besar tetapi kita tak membantu meningkatkan prestasi ekonomi negara kita. Sebab itulah saya telah membuat keputusan bahawa tak lama lagi kita akan lancarkan dasar industri pertahanan kita. Beliau ditemui selepas mesyuarat Majlis Veteran Kebangsaan di Ibu Negara. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM siswa bakal diadakan di 20 kampus seluruh negara bermula 16 Oktober ini. Pengerusi gantian Jawatankuasa Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Datuk Seri Mustafa Mohamad memaklumkan projek rintis itu memberi manfaat kepada lebih 500,000 siswa dan dikendalikan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Item-item yang akan dijual dalam program jualan murah siswa ini berbeza daripada item-item yang kita jual dalam program jualan murah keluarga Malaysia di Don-Don, ya. Umpamanya tidak ada barang basah. Item-item ini sedang dimuktamadkan. Umumnya ia akan meliputi perkara yang diperlukan oleh siswa, antaranya ialah alat tulis, umpamanya beberapa barangan kering, ya, barang basah tak adalah. Jadi ini sikit sebanyak akan mengurangkan kos yang ditanggung oleh siswa. Jadi kalau mereka mendapat diskaun membeli beberapa barang tertentu, maka penyempatan itu bolehlah digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Putrajaya. JMKM siswa akan berlangsung selama 10 minggu sehingga akhir tahun ini.
Ia ditubuhkan pada 29 Jun lalu. Pasukan khas Jihad Tangani Inflasi kini genap 3 bulan melaksanakan peranannya yang dilihat sangat berkesan dalam menguruskan kenaikan kadar inflasi yang meresahkan rakyat. Pasukan khas itu juga tidak hanya tertumpu kepada isu besar seperti kadar dasar semalaman OPR tetapi juga melibatkan keperluan rakyat khususnya barang makanan. Kita ikuti laporan khas pra-bajet 2023 Jihad Inflasi Selamatkan Negara bersama wartawan Mohan Shinasami. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Menerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi, 5 kementerian bekerjasama merangka strategi serta mengkoordinasi tindakan menyelesaikan isu-isu berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga dengan lebih efisien. Selain turun padang mendengar suara rakyat, pasukan ini mengadakan mesyuarat sebanyak 2 kali seminggu iaitu pada Isnin dan Khamis disusuli dengan sidang media khas bagi memberi penjelasan isu-isu berbangkit. Saya melihat kejayaan terbesar yang boleh dilaksanakan oleh pasukan jihad dari segi membantu mengurangkan beban rakyat adalah dalam peranan mengumpul semua maklumat daripada semua kementerian, agensi dan orang ramai untuk merangka strategi serta menyelas tindakan khususnya dari segi mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Golongan peniaga dan usahawan merupakan antara pihak yang menerima impak positif atas kejayaan pasukan khas Jihad Tangani Inflasi mengawal harga barangan bagi memastikan mereka tidak mengalami kerugian kos. Saya rasa badan ini telah melakukan satu tugas yang baik di mana kita lihat harga contohnya seperti harga minyak telah dapat dikawal. Jadi kita berharap agar perkara yang sama dapat dibuat untuk barangan-barangan lain agar kita dapat sebagai peniaga kita dapat menjual dengan lebih murah dan ini akan dapat membantu menampung kos-kos kepada pengguna lah. Dari aspek inflasi pula, kadar inflasi Malaysia antara yang paling rendah di dunia. Kadar inflasi pada Ogos 2022 di zon Euro adalah 9.1%, Amerika Syarikat pada 8.3%, Thailand pada 7.9%, Filipina pada 6.3% dan Korea Selatan mencatatkan 5.7%. Kejayaan yang terbesar yang dapat dilihat dari konsep jihad inflasi ini dalam jangka pendek adalah dengan memoderasikan kenaikan besar ataupun kesan inflasi ini. Sebagai contohnya kita lihat pada bulan Ogos ini hanya naik pada 0.2% berbanding dengan 0.4% pada bulan sebelumnya. Jadi dalam konteks ini, ianya dapat mengurangkan kenaikan harga barangan dalam jangka pendek disebabkan oleh siling harga dan sebagainya. Walaupun kadar inflasi yang lebih rendah di Malaysia adalah hasil daripada langkah kerajaan memberi subsidi yang terbesar dalam sejarah negara, usaha mengawalnya digerakkan pasukan khas Jihad Tangani Inflasi dengan meneruskan kawalan harga. Ia melibatkan kawalan harga ayam dan telur ayam serta pemberian subsidi penternakan yang dianggarkan sebanyak 1.1 bilion ringgit, melanjutkan kawalan harga minyak masak sawit tulen kemasan botol secara harga shilling bergerak berdasarkan harga minyak sawit mentah dunia serta meneruskan kawalan harga bagi komoditi seperti beras dan gula putih bertapis. Selepas 3 bulan ditubuhkan pasukan khas Jihad Tangani Inflasi, jelas pasukan ini telah berjaya menyelamatkan ekonomi negara daripada terperangkap dalam dilema kelembapan ekonomi dunia. Selain berjaya mengurangkan kadar inflasi di negara, kewujudan pasukan khas ini juga meningkatkan pemantauan terhadap barangan basah seperti ayam, sayur dan juga telur. Dan selaras untuk mensejahterakan keluarga Malaysia, pasukan ini juga sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan mengurangkan kos sara hidup.
Muhammad Sami, RTM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menyasarkan untuk menerapkan sepenuhnya aspek pendigitalan dalam operasi dan perkhidmatannya menjelang tahun 2024. Menurut Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Azman Muhammad Yusof, penerapan proses pendigitalan tersebut akan dilaksana secara berperingkat dan kini berada pada tahap 80%. Penerapan aspek pendigitalan tersebut memerlukan komitmen semua pihak, terutama pengguna dan pihak industri bagi mengguna pakai sistem digital sepenuhnya. Sistem dah ada, tapi 20% ini ialah mindset. Iaitu sebab itu kita ada change management dalam program kita. Itu untuk memastikan semua orang akan masuk ke dalam proses pendigitalan ini dan memastikan kejayaannya. Dari segi teknologi kita tak ada masalah dan tidak ada isu kerana teknologi ini sentiasa updated by industri dan juga by those technologies, dan cuma kita nak memahami bagaimana penggunaannya. Cuma kita nak pastikan pelanggan-pelanggan kita tadi, sama ada daripada swasta ataupun pengguna ataupun pegawai kerajaan sendiri, untuk memastikan mereka juga terlibat dalam penggunaan sistem tersebut secara digital keseluruhan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Majlis Penyerahan Dokumen Blueprint KPDN HEP Digital di Bangi, Selangor. Blueprint dibangunkan dengan kerjasama Universiti Malaya memuatkan cadangan pendigitalan berasaskan 3 gelombang, iaitu gelombang keutamaan digital, operasi digital dan ekosistem digital. Ia membantu kementerian membuat perancangan transformasi digital berdasarkan 5 kluster tumpuan seperti penguatkuasaan, kawalan barangan dan subsidi serta pendaya-upayaan pengguna. Malaysia dan China memeterai memorandum persefahaman MOU berkaitan 5G, ekonomi digital dan keselamatan cyber. Ia dimeterai sempena persidangan Plenipotentiary Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa 2022 ITU PP22 yang berlangsung sejak Isnin lalu hingga 14 Oktober di Romania. Majlis menandatangani dilakukan antara Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan Timbalan Menteri Industri dan Informasi Teknologi China Chan Yu Ming. Susulan pemeteraian MOU mengenai kerjasama telekomunikasi digital berkenaan, kedua-dua negara dijangka menerokai potensi kerjasama dalam teknologi aplikasi 5G. Di samping itu menggalakkan kerjasama dalam e-dagang, inovasi syarikat pemula, perkomputeran awan, data raya, kecerdasan buatan dan teknologi digital lain. Kolaborasi ini dijangka memberi nilai tambah kepada Malaysia dengan mengambil kira perkembangan pesat industri teknologi maklumat di negara tembok besar itu. Selain kedua-dua negara dapat menimba ilmu, pengetahuan serta kepakaran dalam bidang 5G, keselamatan cyber dan ekonomi digital. Batuk ayah semakin. Betulang, tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan cerita di keseliwan ngak, pemutih saya tetap petih. Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok. Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah. Rugi, di sini mengata. Sana bergaduh. Sudahnya, lu pecah belah.
Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu. Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita? Di dalam betul tak? Cukup-cukuplah tu. Demi anak-anak, Demi keluarga, demi agama, demi bangsa, Demi masa depan kita. hentikan fitnah di media sosial. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kedudukan ekonomi Malaysia ketika ini berada di landasan kukuh dan stabil walaupun diancam ketidakstabilan ekonomi global dicetuskan ketegangan geopolitik dan faktor luaran. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan akan terus mengambil langkah proaktif mengawal pergerakan ekonomi semasa bagi memelihara kesejahteraan keluarga Malaysia. Menerusi kerjasama daripada sektor awam dan swasta, sektor perniagaan turut mendapat sokongan dan rangsangan ekonomi melalui dasar responsif dan bertanggungjawab. Menyatakannya melalui laporan keuangan rakyat ke-113, jelasnya pertumbuhan ekonomi negara juga berada di kedudukan baik pada kadar 8.9% dengan kadar pengangguran 3.7%. Kerajaan juga bertekad mencapai aspirasi negara berpendapatan tinggi menjelang 2025 dan mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah hijau sehingga 45% kepada keluaran dalam negara kasar menjelang 2030. Negara juga komited untuk menjadi negara rendah karbon menjelang 2040, seterusnya mencapai karbon sifar menjelang 2050. Karnival Jom Beli Rumah Wilayah Utara yang berlangsung di Kepala Batas Pulau Pinang berjaya mencapai objektifnya sebagai usaha memastikan agenda satu keluarga, satu rumah terutama daripada golongan B40 tercapai. Berlangsung selama 3 hari pada Jumaat lepas, Karnival telah merekodkan kehadiran lebih 22,000 pengunjung. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, Datuk Haslin Isnin berkata, inisiatif seumpama itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh orang ramai untuk memiliki rumah. Usaha sama ini adalah untuk memtekadkan lagi pembangunan rumah untuk golongan B40 di kawasan utara ini. Dari pihak SPNB kami ada 2 produk yang membantu untuk pemilikan rumah. Pertama sekali ialah mengenai rumah mesra rakyat kami di mana harganya ialah RM75,000 dan RM20,000 subsidi dengan penambahan yang telah diumumkan oleh YB Rizal sebanyak 500 unit lagi untuk rumah mesra rakyat di kawasan Pulau Pinang untuk tahun ini dan seluruh negara penambahan daripada 3,000 kepada 5,000 rumah mesra rakyat ini. KPKT juga amat komited memastikan agenda satu keluarga, satu rumah dapat dicapai serta meningkatkan tahap daya huni. Pelbagai pemaju serta institusi pembiayaan menawarkan lebih 92,000 unit rumah di wilayah utara dan 130,000 rumah mampu milik. Siri Jelajah Hope dan Karnival Jom Beli Rumah Wilayah Utara merupakan kesinambungan pelancaran yang disempurnakan Perdana Menteri pada 16 Julai lalu di Ibu Negara.
Ya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak saja. Penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam. Masih bersama berita perdana, hanya 10 minit seminggu periksa kawasan takungan air sekitar rumah anda bagi memastikan dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes yang boleh mengancam nyawa. Ya, menurut Pegawai Sains Kaji Serangga Cawangan Entomologi dan Pes KKM, Dr. Ahmad Mohidin Muhammad Ngesom, serangga itu membiak dalam air jernih dan di bawah teduhan yang terdapat pada kebanyakan perkakas di dalam rumah. Ya, terdapat 2 spesies utama nyamuk Aedes iaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang memberikan kesan buruk kepada kesihatan manusia. Aedes aegypti sering dijumpai di dalam rumah manakala Aedes albopictus di kawasan luar rumah. Kalau kita tengok untuk nyamuk Aedes aegypti, pada tahun 2019 dia akan lebih cenderung untuk bertelur dalam pam tandas. Maksudnya yang kita jumpalah pam tandas, bekas plastik. Kemudian pada 2020 kita jumpa dalam baldi, pasu bunga, dan pada 2021 kita jumpa dalam baldi dan juga tin. Ini untuk Aedes aegypti. Manakala untuk Aedes albopictus, apa yang kita jumpa adalah pada tahun 2019 dia berada pada bekas plastik dan juga penutup tong. Kemudian pada 2020 kita berjumpa pada bekas plastik dan juga tin. Dan juga pada 2021 kita jumpa dalam tong cat, tin dan juga bekas plastik. Nyamuk Aedes hanya memerlukan air yang sedikit untuk bertelur dan telurnya dapat bertahan dalam tempoh yang lama walaupun keadaan kering. Perubahan iklim terutama musim hujan dan panas silih berganti juga antara faktor kepada wabak penyakit disebabkan nyamuk Aedes. Telur nyamuk ni kalau tanpa keadaan air, dia boleh bertahan sehingga 6 hingga setahun. Sebagai contohlah, nyamuk tu kita biarkan sebagai 3 bulan, tak ada air langsung. Bila air ada, dia mampu menetas. Memang masalah. Sebab kadang-kadang bila musim kemarau ke apa, kita tak tahu dekat mana yang mungkin akan ada nyamuk ataupun telur nyamuk kan. So kita tak tahu. Jadi mungkin di setiap tempat dia telur nyamuk, musim panas mungkin kita tak tahu, tapi bila musim hujan semua menetas, time tu nyamuk banyaklah. Selain memastikan kawasan rumah bebas daripada pembiakan Aedes, pelbagai pendekatan lain boleh diambil seperti semburan aerosol dan bahan pembunuh jentik-jentik. Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah merakamkan penghargaan kejayaan penganjuran Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 yang melabuhkan tirainya hari ini. Ya, baginda bersyukur penganjuran simposium kali ini berjaya dilaksanakan setelah tertangguh akibat pandemik COVID-19. Baginda turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak terlibat, antaranya Yayasan Tenun Pahang Diraja, Jabatan Penjara Malaysia, Muzium Pahang
Jepang, Kraf Tangan Malaysia serta Institut Kraf Negara. Selain dapat mempamerkan koleksi tekstil dan tenunan dalam kalangan negara ASEAN, Baginda berharap simposium ini dapat dijadikan platform terbaik dalam membincangkan serta berkongsi maklumat mengenai pemeliharaan dan kelestarian tekstil tenunan asli rantau ini. Baginda turut berkenan menyerahkan bendera simposium tekstil tradisional ASEAN kepada wakil Laos sebagai simbolik selaku penganjuran simposium akan datang. Sementara itu, siapa sangka tenun indah di sebalik persalinan Raja Permaisuri Agong dihasilkan insan di sebalik tirai besi. Ya, lebih 50 pasang koleksi persalinan baginda bersama Ananda Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Jihan Atiyatullah dipamerkan pada Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8. Laporan Syazwani. Simposium Dwi Tahunan yang berlangsung di Hotel Marriott Putrajaya ini menghimpunkan 327 penggiat seni tekstil, artisan dan penenun dari 16 negara. Syazwani Samsu, RTM. Edisi Sukan menyusul bersama Nazri Fahmi. Silakan. Ada sinar di hujung terowong buat sukan angkat berat. Hamilton masih belum panik. Terima kasih Ivan dan Fahatul. Assalamualaikum, salam suka untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan sukan ini terlebih dahulu. Peluang masih ada buat sukan angkat berat untuk disenaraikan dalam sukan teras meskipun terpalit isu doping atletnya ketika Sukan Malaysia ke-20 baru-baru ini. Perkara itu diumumkan oleh Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syafawi Ismail hari ini. Terima kasih kepada
Jelas Datuk Ahmad Syafawi, situasi yang berlaku dalam sukan angkat berat kali ini adalah berbeza dengan kes doping pada 2017 yang menyebabkan sukan tersebut digugurkan dalam sukan teras. Kemasukan sukan angkat berat dan sukan teras tidak ada kena-mengena juga dengan isu doping yang berlaku. Sudah tentu bila kita gugurkan mereka di sukan teras itu tadi adalah kerana isu doping yang masih lagi berlanjutan. Tambah Datuk Ahmad Syafawi, beliau memahami kekecewaan Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM yang telah menunjukkan kesungguhan dalam menangani isu doping atletnya. Namun beliau memberi jaminan bahawa pembangunan sukan berkenaan tidak pernah terhenti dengan bantuan daripada MSN akan terus diberikan kepada program pelapis negeri dan program sukan Commonwealth. Beliau ditemui pada sidang media majlis menandatangani perjanjian penajaan di antara MSN dan Tudung People International di MSN Bukit Jalil. Perkembangan sukan hoki, masih ada perkembangan positif yang boleh diambil di sebalik kekalahan besar kepada Belgium. Demikian jelas Ketua Jurulatih skuad senior negara A Arus Sevara selepas menyaksikan The Speedy Tigers di Plaza 07 kepada pasukan ranking nombor 2 dunia itu dalam aksi persahabatan semalam. Ini kekalahan pertama skuad negara dalam siri jelajah di negara berkenaan. Mereka sebelum ini mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas pasukan Belgium A yang menurunkan gabungan pemain muda dan berpengalaman. Walaupun tewas dengan jaringan besar, Arul tetap gembira melihat petanda-petanda positif yang dipamerkan anak buahnya terutama dalam taktikal bertahan dan strategi pergerakan ketika menyerang. Dan juga dengan statistik kita punya circle penetration was 21 banding dengan Belgium 28, dan juga kita punya penalty corner kita dapat 2, mereka dapat 4, but they scored that 2 tapi kita tak dapat jaringkan. Saya rasa yang paling ketara daripada sesi petang ini adalah kita punya kelekaan ataupun kurang fight dalam D kita sendiri dan juga kurang keyakinan di opponents D. Itu yang berbeza dengan jaringan pada petang ini. Dalam perlawanan itu, Belgium menjadikan 2 gol menerusi pukulan sudut penalti dan 5 gol padang. Selain Belgium, siri jelajah tersebut turut melibatkan pertemuan dengan pasukan ranking ke-11 dunia, Perancis pada Selasa depan. Siri persahabatan ini adalah persiapan skuad negara bagi menghadapi Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh pada November ini serta Piala Dunia 2023 di India Januari depan. Bola sepak Liga Super Kuala Lumpur KL City FC menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri dengan berpesta gol 5-0 ke atas Sarawak United pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. KL City mendahului awal minit ke-28 menerusi jaringan pemain import Brazil Paulo Josue. Seminit berselang, Sarawak United terus terkedu selepas rembatan deras Ryan Lambert gagal diselamatkan penjaga gol Sarbini Alawi. Ryan kemudian menambah jaringan ketiga The City Boys sekali lagi menerusi rembatannya pada minit ke-41. Dia kemudian mencetak hat-trick pada minit ke-53 sekaligus memusnahkan moral pemain Sarawak United. Pemain import Ghana Jordan Mintah menutup malam gemilang skuad kendalian Boyan Hodak dengan gol kelima pada minit ke-84. Keputusan tersebut menyaksikan KL City naik ke tangga ke-5 dengan 29 mata, manakala Sarawak United pula kekal di tangga ke-11 Liga dengan mengumpul 14 mata. Dalam pada itu, pasukan tangga kedua Sabah FC perlu mengelak daripada tercicir mata apabila bertandang ke Terengganu FC pada Sabtu ini. Ketua Jurulatih Dato' Ong Kin Swee berkata ia penting bagi memastikan skuad The Rhinos itu kekal dalam kelompok teratas Liga tak kala saingan hanya berbaki 4 perlawanan sahaja lagi. Menjelang aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kombadak Sabtu ini, Dato' Ong Kin Swee menjelaskan pasukan telah melakukan analisis serta memperhatikan dengan baik dalam sesi latihan. Tempoh rehat yang lama juga diharap dapat memberi peluang para pemainnya memperbaiki segala kelemahan yang ada. Tambahnya ketika ini hanya penyerang import Jose Embalo yang masih belum pulih daripada kecederaan. Sabah gagal mencipta kemenangan dalam 3 aksi terakhir apabila seri dengan Kedah dan Kuala Lumpur serta kalah kepada Selangor. Mereka kini berada di kedudukan kedua Liga dengan 36 mata di belakang Johor Darul Takzim FC yang mengungguli dengan 43 mata.
Balik ke perkembangan sukan Formula One, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton mengakui belum panik meskipun dia masih gagal memenangi sebarang perlumbaan pada musim ini. Sebaliknya, situasi itu dianggap Hamilton sebagai satu proses pembangunan bagi dirinya dan juga pasukan Mercedes. Jelas Hamilton dia tidak melihat kegagalan itu sebagai kemarau kemenangan ataupun penamat buat kerjanya dan juga Mercedes. Yeah, I don't look at it as a dry spell. I look at it as a bit of adversity, and I think that's where you really gain strength. I think we've gained a lot of strength in depth. We've got six races, so that's 6 opportunities to try and get that win. And I would love that. I would love to be able to deliver that for the team. But if we don't, I don't think it's the end of the world. We will get back to the top. Hamilton berkata demikian pada sidang media Petronas dan pasukan Mercedes semalam menjelang saingan Grand Prix Singapura hujung minggu ini. Ketika ini, pemandu British berusia 37 tahun itu berada di tangga ke-6 kejuaraan dunia dengan 168 mata. Manakala pesaingnya Max Verstappen dan Red Bull pula akan merangkul kejuaraan dunia kali kedua jika berjaya memenangi perlumbaan tersebut. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 20 September 2022. Saya Nazif Ahmad Syukri. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 3 Oktober dan berterusan sehingga November depan. Permulaan fasa itu menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei. Dalam kenyataan rasmi Met Malaysia, semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang sesuai untuk kejadian ribut petir yang lazimnya membawa hujan lebat beserta angin kencang dalam jangka masa yang singkat. Kejadian itu berlaku terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan negeri di pantai barat dan pedalaman semenanjung barat Sabah serta tengah Sarawak. Keadaan cuaca itu juga berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Orang ramai dinasihatkan untuk lebih berwaspada ketika tempoh ini dan sentiasa peka dengan ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, berita perdana 29 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Jadi, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.